akan terang masalah rukun iman yang 6 ini. Dia ada kaitan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan memahami secara detail itu 50 di bawah la ilaha illallah, 18 di bawah Muhammad Rasulullah. Ini i'tiqad al-sunnah wal jamaah. Abu Mansur Maturidi dan Abu Hasan. Jadi ini maknanya memang masyhur di Malaysia kita ini sebab 20 lah. Ini kita terang. Bila penerangan tentang 50 dan 18 ini kita baca, faham, kita ingat semua, dengan sendirinya dia akan mencetuskan tasdik dalam hati. Apa tasdiknya? Tasdiknya itu akan timbul. Maknanya tasdik dalam itu innahu yaraka. Dia akan timbul bahwasanya Tuhan itu sentiasa mengasihi kita. Bila tertimbul dalam hati hasil daripada pegangan i'tiqad yang sahih tadi, tasdik dalam hati innahu yaraka. Ya. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. So dia akan timbul dalam hati itu innahu yaraka. Maksudnya engkau itu menyaksikan kami. Jadi bila timbul penyaksian dalam hati itu, ingatan dalam hati bahwasanya Tuhan menyaksikan kita, maka jadilah kita berkelakuan seolah-olah kita disaksi. Macam satu orang kalau bisik di telinga kita duduk ini, kalau kawan kita bisik di telinga, ada orang belakang sedang perhati kau. Bila kita terima khabaran orang belakang sedang perhati kita, maka kita jadilah kita kelakuan kita seolah diperhati. Itu ihsan itu. Ya. Jadi ihsan ini timbul bila tasdik dalam hati itu ada innahu yaraka. Bila ada innahu yaraka, jadilah ka'annaka tarahu. Jadilah engkau beramal itu seolah-olah engkau disaksi. Macam contoh kita buat tadi. Kalau kawan membisik pada telinga kita, pandang belakang kita. Walaupun dia tak nampak siapa pandang itu. Tapi bila tasdik dalam hati ada orang pandang, jadi lain. Bisa dia terima TPS, terima percaya serah pada kalam kawan dia itu, terima terus saja, gerak jadi lain. Ya, tadi lain. Nambah. Nah, ini begitulah ilmu tauhid 50-18 ini. Kalau kita baca, faham, ingat betul, dia akan timbul dalam hati itu innahu yaraka. Bila timbul innahu yaraka, maka jadilah kelakuannya itu ka'annaka tarahu, seolah-olah dia diperhati. Seolah-olah diperhati itulah hakikat ihsan. Mana muraqabah? Mana muraqabah di sini? Asal makna muraqabah itu mana mengintai akan sesuatu yang dikehendaki. Maknanya yang dikehendaki ini dengan maksud yang engkau cita-cita, yang engkau berniat. Sebab setiap manusia itu ada niat dia. Jadi bila ada niat, kalau kita tidak pantau niat kita terlepas. Jadi pemantauan itu mana awas, perhati, jaga, pelihara kawan. Itu ihsan lah itu. Orang ada mana awas. Macam kita bawa kereta, tengok perkataan kalimat awas. Awas, bila kita awas kita pun perhati apa yang nak diawas. Ya, perhati pun nampak pada jauh. Allah, lori belaga dengan apa pula itu. Langgar. Awas, perhati, naik jagalah. Jaga, kita pelihara kawan. Jadi, awas, perhati, jaga, pelihara kawan. Ini hakikat ihsan. Orang yang ada ihsan ni, dia sentiasa mengawas setiap tindak tanduk dia, setiap perkataan dia, setiap pikiran kita yang keluar masuk, dia awas. Dia ada pengawasan. Berkaitan dengan akal dengan hati. Macam juga kita kalau kita di sekolah dulu ada pengawas. Sekarang
Dulu kalau kita duduk dalam kelas ada pengawas, dia nak tulis bagi cikgu itu, pengawas sudah. Pengawas saja. Jadi lain dah. Ya, begitulah maknanya. Bila orang yang ada kesedaran itu dia mengawasi. Setelah kita belajar ilmu, kita tahu apa yang kita hendak, apa yang kita tak hendak. Jadi apa yang kita hendak, apa yang tak hendak itu yakni apa yang kita nak buat, apa yang kita tak nak buat. Buat ini terbagi pada 3. Buat bahagian fikiran, buat bahagian perasaan, buat bahagian perkataan, perbuatan. 3 juga. Itu perbuatan amal ini dia tak lari pada 3 amal. Ya. Amal zahir, amal batin, amal sir. Ataupun dikatakan juga amal jawarih, amal qalbu dan juga amal lisan. Tak larilah 3 itu. Sentiasa amal itu berputar pada 3. Bila sebut masalah ihsan ini masalah PT, pusatan tumpuan. Tertegak pusatan tumpuan itu bila tasdik dalam hati innahu yaraka, maka tertumpulah ada orang lihat, tertumpu dah. Tumpu itu. Tumpu kita pada dia yang berkekalan. Sehingga berkekalan tumpu pada dia itu membawa kepada pengaruh. Pengaruh apa itu? Dia dalam waktu ke waktu itu sehingga tidak sunyi waktu yang kita tempuh-rempuh saat demi saat itu, tidak sunyi daripada sama ada ibadat zahir atau ibadat batin. Tak sunyi dah mana? Tak kosong. Itu kesan daripada ihsan. Ya. Mana bila orang ada ihsan ini, dia sentiasa mengingat, ya, supaya jangan terlepas apa yang dia hendak. Sentiasa ingat supaya jangan terlepas apa dia hendak, apa dia nak buat tadi. Mana? Jangan terlepas kelakuan dia dalam beribadat kepada Allah. Supaya tak terlepas kelakuan beribadat kepada Allah, sama ada zahir atau batin, tak terlepas. 1. Dan supaya bersungguh-sungguh. Orang yang ada pusatan tumpuan ihsan ini, dia akan timbul himmah supaya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Bersungguh-sungguh buat apa yang disuruh, tinggal apa yang ditegah. 3 supaya di situ. Supaya tidak terlepas, supaya tidak sunyi. Dalam waktu ke waktu itu amal zahir atau amal batin, supaya bersungguh-sungguh. Jadi orang yang ada ihsan ini, orang ada pantauan diri ini, tujuan pantau itu supaya dia tidak terlepas, supaya tidak sunyi dalam waktu ke waktu itu sama ada amal zahir atau amal batin, supaya bersungguh-sungguh buat amal. Tinggal apa yang ditegah, buat apa yang disuruh. Itu tujuannya. Macam kita letak pagat depan itu, supaya dia sentiasa perhati siapa keluar masuk. Dah perhati tengok siapa keluar masuk itu, apa tujuannya? Supaya jangan penyangak terlepas masuk. Ya. Nah, bila nampak penyangak, supaya dapat dia tegah penyamun itu. Ya. Supaya dia lagi bersungguh-sungguh menjaga. Tapi kalau kata saya perhati dah tuan saya, penyangga dah masuk dah keluar, apa engkau buat? Tuan saya suruh saya perhati. Perhati sungguh lah. Ya, muraqabah itu memerhati. Perhati apa tujuannya, supaya apa? Mengawal supaya jangan terlepas waktu itu, jangan ada kosong. Ini orang ada muraqabah tak kosong. Sebab dia jaga. Dan dia faham makna jaga itu, supaya jangan terlepas apa yang kau nak, supaya jangan sunyi daripada amal zahir atau amal batin, supaya bersungguh-sungguh buat apa yang disuruh, tinggal apa. 3 supaya itu barulah jadi muraqabah. Ini dia sebut muraqabah. Banyak waktu terlepas, dia tak faham lah. Tujuan muraqabah, tujuan ihsan itu supaya dapat 3 tadi.
supaya tak terlepas apa yang kau kehendak. Sebab hendak ini asalnya niat. Niat ini iradah, kehendak. Bila kita penerangan ilmu ini, pertama-tama impact daripada ilmu, dia akan masuk pada benih kehendak. Penerangan, bila sesuatu penerangan kita dengar, akhir penerangan itu timbul kehendak. Macam kalau seseorang datang jual ubat, bila dia bercakap tentang ubat itu, apa akhirnya? Dia nak campak benih engkau hendak ubat itu. Ilmu macam itu juga. Nak timbul kehendak. Kehendak apa? Kehendak nak kuatkan tauhid, kehendak nak kuatkan tasawuf, kehendak nak kuatkan fiqh. Kehendak itulah. Ini engkau belajar, kehendak tak kuat pun mengantuk lagi ada. Lembab bingung sengal pula ada. Itu mana seolah kita jual ubat, setelah setengah jam dia cakap ubat, tak ada siapa beli pun. Apa tujuan kau cakap, tujuan ceramah kitab tu apa? Supaya nak masuk benih kehendak itu. Itu tujuan ilmu. Pertama dan utama, fungsi ilmu nak kuatkan niat. Setelah kuat kehendak, tak cukup, kena ada pantau. Ini muraqabah, ini asal. Apa yang kau pantau? Pantau kehendak itu. Kehendak apa? Nak buat fiqh jadilah. Itu zahiriyah. Nampak hubungan. Bila kita cakap begitu, percakapan itu menunjukkan cakap kita tak lari tiga sentiasa. Kalau selalu kita dengar macam itu, lama-lama dapatlah, melekatlah. Sebab cakap dia tak lari. Kau cakap macam mana pun dia tak lari tiga. Barulah syariat, tarikat, hakikat yang sampai pada makrifah. Tidak merapu. Tidak, dia merapu. Cakap syariat, cakap tarikat, cakap hakikat, semayang tidak. Mula tak payah semayang pula. Tak maulah. Orang kalau nak bercakap syariat, tarikat, hakikat, gabungan tiga ini jadi makrifah. Bila kita sebut kalimah makrifah, yakni orang yang ada syariat, orang yang ada tarikat, orang yang ada hakikat. Itu makna makrifah. Kalau engkau sebut makrifah, syariat ke mana, tarikat ke mana, hakikat sahaja pula. Tak kenal itu. Syariat itu laksana. Kita kata kalaulah rumah ini, kita tengok binaan-binaan luaran itu syariat. Ya. Kalau tarikat pula, kita tengok bahagian tapak, fondasi rumah itu. Ya, bahagian iman. Syariat itu bahagian fiqh. Adapun hakikat itu bahagian tasawuf. Yang ini bahagian kecantikan rumah itu. Dalaman, mana hiasan-hiasan, benda-benda yang seni, yang halus, yang bila kita tengok rumah itu, kita lalu depan rumah, teringin nak masuk. Itu asal. Orang yang ada tiga ilmu ini, dia memang kalau pergi mana tertarik. Sebab gisaran dia pusing ke mana pun dia tak lari tiga. Sebab fikir rasa buatnya itu tak lari fikiran tauhid, rasa tasawuf, perkataan perbuatan mereka. Barulah kuat kejap. Ya, tauhid itu laksana organ-organ dalam. Fiqh itu laksana anggota lahiriah engkau. Tasawuf itu laksana roh engkau. Kalau orang kata saya tak nak tasawuf, tak nak roh lah, cabut roh terus, mati bungkus lah. Orang kata saya nak roh saja, tak nak tauhid, tak nak fiqh, buang organ-organ dalam. Ya, kudung kan jadi orang timur, tak nak pula. Ya. Makna kalau macam ada orang duk kata dia mengenal Allah, tapi dia tak mengikut jalan daripada syariat, tarikat, hakikat, mana tak, dia makna Macam mana tak boleh, kita tak boleh nak terima kenyataan itu. Mana orang yang mengenali dia mesti berada jalan tarikat baru sampai ke hakikat, baru dia sampai
Yalah, maknanya kalau dia bersekali semuanya. Dia tak boleh pisah-pisah. Macam kita tengok satu manusia, ada anggota tubuh, itu syariat. Ada organ dalam, itu syariat. Ada ruh, itu hakikat. Himpunan semua itulah ma'rifah, pengenalan lengkap manusia. Kalau tidak, pengenalan tak lengkap manusia, capik, cacat. Bolehlah kau nak cacat. Ibarat orang kata ambil pucuk tapi akar dia Tinggal. benda Tak boleh lah. Tumbang. Tak boleh lah. Kita pokok itu, akar itu tauhid. Batang, ranting, dahan itu fiqh. Bunga, buah itu tasawuf. Rumah ini, dasar bagi rumah itu tauhid. Rangka rumah ini, dindingnya, bumbunya itu fiqh. Keindahan, kesenian, cat, lukisannya, hiasan itu tasawuf. Lengkap lah. Tak boleh kata, saya dah sampai, buang tingkap. Oh, tingkap macam mana pula? Tak perlu tingkap, saya dah sampai. Wah, sampai sungguhlah habis penyangat masuk ke rumah kau. Kalau rumah kau tak kata pula buang tingkap, tak kata pula buang segala keindahan, saya dah sampai dah. Agama Allah pun nak buang semua, dah sampai. Engkau bolehlah berdaya orang-orang yang tak ada ilmu. Tapi orang yang sudah ada ilmu, tak bolehlah. Cakap engkau tu tak boleh masuk. Engkau nak cakap untuk engkau, terpulang engkau lah. Tapi mengikut landasan yang kita baca, faham, ingat, yang bersalsilah sampai pada Rasulullah, gabungan tiga ini parti gabungan. Tak boleh pisah. Ya, ini parti gabungan sebenar-benar gabungan. Bukan gabungan sekejap lari sekejap, tak ada. Kita nak sampai macam tadi kepada hakikat ni, maknanya kena melalui jalan zikir ni lah. Ya, maknanya bila nak sampai tempat kesampaian itu tak dapat tidaklah, kena ada jalan. Ya, kau nak sampai rumah sini, ya, buat telefon, tengok mana jalan, mana kan ada jalan nak. Kau tak ada jalan, kau tengok berjauh segala, tak sampai lah. Tarekat pun jalan. Bila jalan tu mestilah ada penghujung jalan, tempat kesampaian di mana, destinasi dia. Ya, itu kena ada lah. Itu syariat. Kalimat syariat ini satu sudut, dia kebanyakan manusia pakai syariat ini disebut bila kata syariat itu fiqh. Tapi hakikatnya syariat ini kalimat yang kaya. Bila sebut syariat, dia mencakupi semuanya. Makna kalimat syariat itu, dia tak boleh lari tauhid, fiqh, tasawuf sekali. Itu syariat lah itu. Tapi kebiasaan cakap-cakap kita harian, bila kita kata syariat, rojokkannya fiqh, rojokkannya undang-undang, hukum hakam. Tapi tidak menafikan tauhid. Kalau kau mengaji betul-betul, sebut saja syariat, ada syariat zahir, ada syariat batin, ada syariat batin di dalam batin syariat juga. Tapi jangan kau ingat bila syariat itu, kebanyakan kita bila yang biasa kita guna kalimat syariat dengan makna fiqh, itu biasa. Yang kita cakap sama kita, engkau ni tak ada syariat. Maknanya tujuan mana, hantaran kalimat itu dihantarkan pada hukum hakam. Tapi sebenarnya kalimat syariat ini, dia mencakupi, dia masuk juga makna tasawuf dalam itu, dia masuk juga makna fiqh dalam itu, dia masuk juga makna tauhid dalam itu. Tak boleh bercerai. Tak ada penceraian itu. Setelah kau faham tak ada penceraian, barulah engkau boleh guna syariat dengan makna fiqh. Jangan pula engkau guna dah bertahun-tahun syariat makna fiqh sampai hilang pula makna asalnya. Ini yang jadi banyaknya. Asal makna syariat itu mencakupi semua. Cuma kebiasaan bila kita cakap syariat itu, dia lebih cenderung pada hukum hakam, tapi tidak menafikan tauhid dan tasawuf. Kena faham begitu, baru kita selamat. Nanti orang cakap sikit dia nak lari, kita kena
Ingat jadi ingat apa yang kau peringat pada ingat. Apa yang kau peringat pada ingat, itulah ingatan kau. Yang ni, apa yang kau pilih untuk peringat. Ada pilih di situ. Jadi kau kena latih lah. Bila kau sebut syariat, ingat. Syariat tu dengan makna ada tauhid di situ. Syariat tauhid, syariat fiqh, syariat tasawuf. Semuanya syariat. Masukkan sekali. Jadi esok kalau kau orang cakap sikit, kau dah ada pasak dalam makna itu, kau dah darah daging dah. Dia lari, jangan. Apa makna itu? Apakah makna syariat itu fiqh sahaja? Syariat zahir, syariat batin. Syariat batin apa? Tentulah tasawuf dan tauhid. Tak fikir sekarang. Kena rujuk balik. Sebab itu bila kita bercakap, kita kena peringat apa yang kita register, program. What you program within, that's what you going to become. Itu kita kena latih lah. Jadi guru tujuannya, ada guru dia jaga huruf kalimat ayat itu. Bila dia ajar, hurufnya semua dia susun rapat supaya kita kukuh. Kau pergi mana pun tak bergenjak dah. Orang cakap sikit hakikat, dia nampak kemana hakikat kau itu. Dia tak boleh lah, sebab gelombang kita kuat. Dia tak boleh masuk. Sebab makna kita tu luas. Orang boleh tangkap ni makna sempit. Makna sempit kita pun tak faham, mulalah. Tapi kalau makna kita semua dah lengkap, kukuh mengukuh. Bila kukuh mengukuh, itulah dia panggil makna bersatu padu. Itu makna bercerai roboh, bersatu teguh. Bila kita ceraikan syariat lain, tarekat lain, itu roboh lah. Habislah. Dia patut bersatu teguh. Jadi pengajian macam ini, dia membawa kepada bersatu teguh fikiran tauhid, bersatu teguh perasaan tasawuf, bersatu teguh perkataan perbuatan fiqh. Bukan bercerai roboh. Ini kebanyakan manusia pemikirannya sudah ada dalam itu cerai roboh. Dia bercakap tauhid, dah bercerai roboh fiqh. Dia bercakap fiqh, sudah bercerai roboh tasawuf pula. Bercakap tasawuf, bercerai roboh pula fiqh. Kita tak mahu itu. Kita bila bercakap apa juga, ini cakap dia mengukuh ini, cakap ni dia mengukuh dua ini. Dia sentiasa line dia on. Latih begitu. Barulah kita selamat. Tidak perdayaan urur, perdayaan daripada anasir-anasir nafsani dan syaitani. Tidak masuk kita kepada malaki dan rabbani. Nak selamat itu kena jagalah. Ini kita belajar dengan guru yang betul mengaji, dengan guru-guru pondok asal. Dia mengaji begitu, kejam, bukan mengaji. Biasanya orang cakap syariat lain ini dia tak ada ni, dia ikut-ikut, dia mengaji sana, dia tak ada akar rumbi dengan guru-guru pondok asal, tak ada. Kalau pondok asal betul mengaji ulama, dia tak cakap gitu. Tak ada. Allah. Ada seorang lagi. Saya tanya Syekh, apa huraian mengenai ilmu yakin, hakku yakin. Jadi ilmu yakin ini macam kita jual madu. Satu orang kata, engkau tahu madu Yaman ini madu terbaik, menghilangkan bermacam-macam penyakit. Kita pun dengar terbeliak di mata. Kawan yang cerita pada kita itu memang orang yang lurus betul, dia tidak bohong. Dia pula baru balik Yaman. Oh, kau Yaman, kau dah tahu madu ni sidir nombor 1. Takkan dia nak bohong. Apa faedah dia nak bohong? Dia baru balik Yaman. Ya. Dan orang kita ambil itu orang kepercayaan, memang dikenal orang tak pernah bohong. Orang yang orang yang benar, bukan kadhib. Bila kita dengar, penerimaan kita dengar pada orang yang sadiq, orang yang benar, bukan kadhib,
kita terima percaya serah khabaran itu, maka jadilah tasdik dalam hati kita tentang madu Yaman ini berkualiti tinggi. Itu dia panggil ilmu yakin. Ada pada tahap pengetahuan. Kita pun balik kampung, pergi rumah, oh madu Yaman bagus betul. Iyalah, ini tandanya begini pun. Wah, kau pandai tentang ilmu madu Yaman. Ya, kawanku baru balik. Aku dah tengok belum? Allah, lupa minta tengok. Kau tak tengok lagi? Macam mana? Tapi kau cerita nampak kemas dah. Itu ilmu yakin. Kita pun telefon kawan kita, madu ada lagi? Ada. Tadi kenapa kau tengok? Kau tak minta. Ya, kita pun pergi balik kayu basikal dengan naik motor pergi. Tengok, ini dia. Itu sudah penyaksian. Itu ainul yakin. Ya, dia pula tunjuk ini makam pertama, ini makam kedua, ini makam ketiga. Jadi apa beza? Tengok makam pertama ini, tengok matahari, macam emas lah. Dia bergelang, bercahaya. Ini makam pertama. Ya, mahal ini. Aku sudah tengok lah. Ya, macam mana? Kita buat cerita ilmu pandang. Warna begini, makam kedua, makam ketiga. Kalau kita pun terpelihat. Kau dah rasa belum? Hakul yakin. Allah, lupa rasa. Kita pun panggil. Ada tak ada? Kau kena tuan cepat lah. Aku dah bagi orang rasa. Untuk rasa dah tinggal sikit aja. Yang lain semua untuk jual. Simpan. Kita pun pecut motor pergi. Rasa. Wah. Sekali macam. Itu hakul yakin. Ya, itu contoh. Ilmu yakin pada tahap pengetahuan. Ainul yakin pada tahap penyaksian. Hakul yakin pada tahap mengalami, merasai. Ataupun satu contoh lagi, kita mana tahu, kita tengok balik bukit itu ada asap. Tengok asap tu, kita yakin dengan ada asap, ada api lah sebalik itu. Orangnya kau tengok dah ke api itu? Belum. Mana kau tahu? Itu asap. Yakin. Itu ilmu yakin. Mana keyakinan kau pada tahap ilmu, mengambil dalil yang belum kau saksi lagi. Ya, engkau tak betul ke asap, mungkin bukan kapus kot. Kita buat tarekat jalan. Naik bukit, turun bukit, tarekat. Sampai ke tempat kesampaian yang kau nampak dalil tadi dengan ilmu yakin, saksi. Itu ainul yakin. Hakul yakin, kau rasa api itu panas. Dekat, panasnya. Hakul yakin. Ya. Tiga. Ainul yakin, hakul yakin. Tahukah ini air gau? Tahu. Yakin lah, tengok gau, mana tahu dah ni masyhur. Ya. Pandang itu ainul yakin. Rasa belum? Dah rasa tadi. Berkenaan dengan apa yang kata tadi, amalan tadi tu bila kita dah buat, itu dia namanya, bila rasa tu yang rasa itu. Masalah rasa ini sebab itu kena ada guru. Ya, apa juga kena ada guru lah. Kadang itu kita rasa sesuatu, rasa nak bawa ke mana. Kadang dia rasa ada seronok pula, duduk sorang-sorang pula. Ni apa? Dah rasa. Rasa apa? Bukan duduk rasa duduk buka ubi duduk rasa. Jadi kerja lah. Dia hanyut ke situ pula. Itu kena jagalah. Ya, macam-macam manusia dia boleh. Ada saja. Tu buka ubi. Apa mau dah rasa dah. Bergila, berpusing serban. Ya. Tasbih berkecai. Rasa dah. Dia nak rasa macam mana? Rasa itu bila kita rasa, mana rasa yang mengukuhkan tauhid.
rasa yang mengukuhkan PK. Rasa betul lah itu. Ini kalau kau rasa tauhid lari pula. Rasa sembahyang tidak pula. Rasa apa ini? Ambil tongkat ini rasa tongkat ini. Ya. Kau rasa, kalau rasa macam mana pun mesti kukuh mengukuh yang tiga itu. Ya, sebab ilmu tradisi yang kita terima guru ke guru, mulai malaikat Jibril sampai pada Rasulullah, tiga itu iman, ya, tentang Islam, iman, ihsan, dan alamat kiamat. Tiga. Ada 4 rukun agama itu 4. Pertama rukun iman, kedua pertama rukun Islam, kedua rukun iman, ketiga rukun ihsan, keempat rukun alamat kiamat. Ya. Jadi maknanya kalau rukun Islam itu 5, rukun 6, rukun iman itu 6, itu 5, 6. Rukun ihsan itu 1, 5, 6, 1. Dan rukun alamat kiamat itu 3. Jadi berapa nombornya? 5, 1, 3. Tengok nombor kereta nanti. Ya, warna putih itu isyarat malaikat kan putih. Datang pakai putih, malaikat Jibril. Ya, pakai putih, duduk lutut ke lutut. Jumpa Rasulullah. Khabarkan pada aku apa itu Islam. Maka Rasulullah jawab, ya, Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa aqimus salah wa ita'uz zakah wa sawmu Ramadan wa hajjul bait man istata'a sabila sadaqata. Betul kau? Sayyidina Umar sahabat, dia tanya soalan, dia membenarkan pula. Ini hadisul Jibril sebelum Rasulullah balik 40 hari sebelum itu, sebelum Rasulullah nak kembali pada alam baqa. Maka ulama kata hadithul Jibril ini dia menghimpunkan 23 tahun perjuangan Rasulullah. Sebab itu kalau kita nak belajar hadithul Jibril, dia mencakupi semua ilmu. Ya, 6 ini nanti kita akan kupas. Hakikat 6 ini 50-18, 68 i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Abu Mansur Maturidi, Abu Hasan Asy'ari. Ya, ini 2 imam yang kita mesti pegang. Begitu juga kalau tasawuf, Hujjatul Islam Al-Ghazali, Abu Yazid Bustami, Yusuf Hamdani, dan seterusnya, Abdul Qadir Jilani. Ini ulama mu'tabar, mesti pegang. Sufi, kalau dia kata dia Ahlussunnah wal Jamaah, dia menentang Sufi, ya, jagalah itu. Begitu juga kalau bab fiqh, kita pegang 4 imam yang mu'tabar. Kalau kita di Malaysia ini Imam Syafi'i. Itu jelaslah, jangan takut lagi lah. Pembawaan dia itu tak lari lah, tak ada syak lah. Ya, kita syak ini apa? Ini dah simpan-simpan, ada sembunyi sikit, jangan cakap orang, itu kena jagalah. Apa pula ini? Ya. Jadi penerangan kita tak lari daripada hadithul Jibril. Jadi 6, 5, 6, 1, 3. 1 itu rukun ihsan, 1 ini pusatan tumpuan. Ya. Rukun alamat kiamat itu 3. Pertamanya, diri yang memandang pada pencipta diri. Itu pertama. Yang keduanya, diri yang mampu mengeluarkan penyelesaian hidup bertahap sejagat. Diri yang mampu mengeluarkan penyelesaian hidup, mana mendapati cabaran-cabaran hidup, dia mampu mengeluarkan jalan keluar. Dan jalan keluar itu bila dikeluarkan, dia bertahap sejagat, bukan tahap individu. Itu kena faham 615 tadi. Bila faham 561 ini ataupun 615 ini, dia akan dapat itu. Dia akan dapat kaedah bila di depan masalah, dia boleh keluar penyelesaian masalah itu dengan keseimbangan, kestabilan, keadilan dan pertengahan. Dia tidak berat belah kiri, tidak berat belah kanan. Kalau berat belah kanan, itu jadi Qadariyah Mu'tazilah. Kalau belah kiri jadi Jabariyah. Jalan tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia berkemampuan mengeluarkan, ya, mengeluarkan penyelesaian masalah kehidupan
bertahap sejagat. Sebab masalah iman tadi, kalau dia baca betul-betul, buah bagi iman itu dia akan sampai pada natijah aman tetap. Buah bagi tasawuf, dia akan sampai kepada gembira bahagia. Buah bagi fiqh, dia akan dapat selamat sejahtera. Maka kalau kita lihat, kalau dia dapat hakikat buah tauhid itu aman tetap, hakikat buah tasawuf itu gembira bahagia, hakikat buah fiqh itu selamat sejahtera, maka bila kita soal, engkau pergi merata dunia, sama ada orang India, orang Cina, orang Melayu, orang putih, siapa juga manusia, kalau kita tanya dia, engkau nak tak nak aman tetap? Nak tak nak aman tetap? Nak tak nak gembira bahagia? Nak tak nak selamat sejahtera? Maknanya natijah konklusi ilmu yang kita baca, faham, ingat ini, dia membawa kepada natijah harga nilai mutu bertahap sejagat. Sebab itu kita pergi mana? Mula bercakap. Sebab kita sudah sampai pada titik pertemuan harga nilai mutu bertahap sejagat. Mana tauhid kita sudah membuahkan aman tetap, tasawuf membuahkan gembira bahagia, fiqh membuahkan selamat sejahtera. Kalau aman tetap, gembira bahagia, selamat sejahtera, kalau itu yang engkau bawa, manusia mana yang nak tolak? Sebab itu di London banyak orang masuk Islam. Bila dia tanya, engkau ajar apa di sini? Ini kita ajar. I'm teaching you how to have security and safety in your life, how to gain happy and joy in your life, how to gain peace and ease in your life. Wow, you want that? Of course. Sit down. We're going to teach you how to manage your thinking mind, how to manage your feeling self, how to manage your acting behavior, self-management. Kalau engkau pergi cakap nak ajar tauhid, fiqh, tasawuf, dalam media duk pukul dah Islam syariat, dia kira apa tu, larilah dia. Kita terang kat dia. Bila terang, kita tak paksa, kita terang saja. Engkau fikir sendirilah. Kalau engkau ada kemuskilan, kau tanya. Kebanyakannya lepas 2 minggu datang. Betul kau ni? Sungguh. Nak tidur. No, mati. Nampak? Kalau di sana orang boleh berubah dengan approach macam ini, pasti kita boleh. Pendekatan dia itu secara naluri, bukan paksaan. Dia fitrah di dalam. Ya, Masya Allah. Terjawab soalan itu. Masya Allah. Ada soalan yang lain lagi? Ya. Tak ada. Saya baru. Ada soalan? Tak ada. Ada. Wan? Tak ada. InsyaAllah. Pak ni pergi tidur dah. Ghafarallahu lahu.